Kita bukan nak cerita bab, nak cerita bab manakah yang mana menghalalkan. Bila menghalalkan perkara haram, maknanya engkar, tidak terima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jatuh jadi kafir ni perkara yang haram ijma' ulama. Itu perkara yang haram ijma' ulama. Engkar kewajipan yang ijma' ulama. Bukan engkar kewajipan, engkar perkara agama yang ijma' ulama. Wajib ke sunat ke tak kira lah. Perkara ni ijma' ulama, hukum Allah. Walaupun perkara ni jatuh hukum sunat sekalipun, dalam kitab biasa buat misal adalah kerak kuku. Kerak kuku tu syariat agama, hukum agama. Disyariatkan, diperintah kerak kuku. Kerak hari apa-apa tu, tu bak hari pula. Hari Khamis ke, hari Jumaat ke, hari Senin ke, atau bak hari pula. Semata-mata kerak kuku ni perintah agama. Apa hukum kerak kuku ni? Disyariat, disunatkan. Ijma' ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan kerak kuku ni bukan hukum agama. Sunat je, sunat pun tak kira lah. Bukan ijma' ulama. Dan orang semua tahu kerak kuku ni disuruh pada agama. Tiba-tiba diengkar, tak payah kerak kuku lah, tak ada faedah kerak kuku, batal Islam, murtad ni wa'alaizabillah. Kan sunat je. Sekarang ni terima perkara agama, tak kira wajib sunat. Perkara agama yang mana perkara ni orang tahu belaka, ni agama suruh ni, orang tahu belaka. Dan perkara agama ni pula ijma' ulama ni tak ada khilaf. Engkar ni siap, batal Islam. Tapi perkara agama yang semua orang tahu belaka, dan perkara agama yang ijma' ulama. Lepas tu kita bab perkara agama ni, yang kita jelas tak jelas tu jangan kita cepat. Mana kita tak je dengar ni, karuk ni, jangan. Itu bab Islam. Tapi nak kuat Islam ni kena ada ihsan lah, terima serta laksana, barulah Islam tu akan jatuh jadi kuat. Tapi yang paling besarnya iman lah, iman. Sebab iman ni dalam. Hak Islam ni simple, hak Islam ni mudah. Jaga percakapan, jangan engkar agama. Jaga perbuatan, jangan hina agama. Hina agama termasuk ambil Al-Quran dibuang di tempat yang kotor, tujuan untuk hina agama, batal Islam. Tapi yang paling besarnya adalah kepercayaan hati, keyakinan kita pada agama. Ni kepercayaan hati pada agama. Keyakinan pada agama itu bergantung pada kekuatan. Kekuatan ni terhasil daripada mana? Terhasil daripada ihsan. Buat sekali Tuhan suruh, tinggal segala perkara yang dilarang. Ini peranan besar dalam agama kita adalah ihsan. Makna kalau Islam kita terima perkara agama, hati kita percaya, tapi kalau ihsannya tak ada, iman jadi lemah. Akhir dalam hati kita semayang, tak ada boleh gapo pun tengok orang semayang, sosok semacam orang semayang. Misalnya hati, mulut tak cakap, akhirnya hati dia pun engkar kewajipan solat, maka batal iman dia. Islamnya tak ada bunyi apa-apa, mulut tidak engkar kewajipan solat, tapi hati dia. Tapi semayangnya tidak. Orang duduk nasihat dia, semayanglah orang nasihat dia ni, mulut dia senyap. Dia kata semayang tak wajib, kita tak berani. Dia pun senyap. Perut dia ni semayang tak ada faedah. Semayang jadi majar ada kan? Tahu majar? Sial. Masa itu semayang, nega bengkerak, nega tak maju. Learning tak semayang, baru nega maju. Semayang ni majar apa kali. Semayang tak maju. Ni perut dia ni, mulut tak cakap. Kalau mulut kata semayang ni majar, batal Islam. Mulut tak cakap, Islamnya okey, tak batal. Tapi imannya.
Tapi bab iman hubungan hati dengan Allah ni. Ni patut kata bab iman ni paling besar. Sukar kita bab iman ni. Jadi iman ni mari daripada ihsan. Iman ni mari kepercayaan. Kekuatan iman mari daripada ihsan. Ihsan tu besar. Sebab nak jaga iman kita, supaya iman kita selamat. Sebab perkiraannya iman. Iman selamat, Islam jadi ada nilai, ihsan jadi ada nilai. Perkiraan jadi iman. Iman hak payah sekali. Dia kalau cakap mulut tadilah semayang tak ada pedah, semayang jadi sial, semayang jadi majar, batal Islam. Kadang tanya, hukum apa ni? Pertanyaan tu bukan pertanyaan nak tanya, pertanyaan nak menghina pada hukum agama, batal Islam. Hukum agama yang ijma' ulama kita pun jeling, jebeh, tonye, faham tonye? Tonye jebeh tu juga untuk tolak hukum agama, batal Islam. Itu dengan perbuatan dia panggil. Faham tak? Ini bab Islam. Tapi bab Islam apabila kita mengaji kita jaga. Ini bab iman. Bila kita tidak ada ihsan, makan riba, makan rasuah, akhirnya hati engkar riba tu haram, hati engkar rasuah tu haram. Hati ni batal iman. Tapi kita tak boleh nak bubuh. Orang ni makan riba semua, iman dia tak percaya kepada pengharaman riba. Jangan bubuh. Jangan bubuh tu. Sebab itulah pelaksanaan syariat agama cukup penting. Pelaksanaan syariat agama dalam secara individu ke, secara umum ke, pelaksanaan syariat agama cukup besar. Sebab pelaksanaan syariat agama inilah yang akan menguatkan iman kita, kepercayaan kita pada agama. Pelaksanaan tu ihsan. Sebut tadi kan, kedudukan ihsan yang menguatkan iman. Dengan solat kita, dengan puasa kita, dengan meninggalkan larangan-larangan agama, ihsan inilah yang akan menguatkan iman kita. Kemudian pelaksanaan agama ni bukan hanya kepada individu. Secara umum masyarakat pun pelaksanaan agama hukumnya wajib ijma' ulama. Apabila pelaksanaan agama tidak dilaksanakan, akan menghakiskan keyakinan kita kepada agama. Kalau contoh individu tadi tak solat, makan riba, akhirnya menghakiskan keimanan kita dengan kewajipan solat, menghakiskan keimanan kita kepada pengharaman riba. Dia terhakis sedikit-sedikit, akhirnya hati kita engkar kewajipan solat, hati kita engkar pengharaman riba, batal iman. Itu sebahagian dari pelaksanaan syariat. Betul tak pelaksanaan syariat secara umum? Apabila pelaksanaan syariat tidak dilaksanakan, yang pelaksanaan syariat ni hukumnya wajib ijma' ulama. Lama-lama kita kau yakin, kau harap kan jadi begini kan, ada mari dah keraguan, ragu ni iman lemah tu, ragu akhirnya hati tak terima, batal iman, kafir isi Allah walaupun zahirnya Islam sekalipun. Ini peranan kedudukan ihsan dalam agama, pelaksanaan hukum agama. Yang mana hukum agama kita? Hukum agama yang syumul, yang merangkumi. Bukan hanya hukum agama secara individu saja, bukan. Hak individu ada, hak keluarga ada, hak masyarakat pun ada. Ini semua kewajipan pelaksanaan mereka itu. Kewajipan dalam bab ihsan, untuk menyempurnakan agama kita. Ihsan barulah comel agama. Pelaksanaan ihsan ni bukan pelaksanaan sebahagian-sebahagian. Pelaksanaan hukum agama yang syumul, pelaksanaan yang syumul barulah menjadi lengkap agama. Dengan Islam, dengan iman, kepercayaan, kemudian dengan ihsan, pelaksanaan hukum agama inilah yang akan menguatkan iman, keyakinan, kepercayaan kita kepada agama. Keimanan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kadang-kadang di hati kita mari keraguan kepada agama, hukum agama, itulah
Oh, ni kena jaga molek lah tu. Sebab apa akan timbul keraguan? Bila tidak ada pelaksanaan. Sama je tadi lah. Orang tak solat lama-lama. Solat ni apa benda sebenarnya? Boleh ke apa orang solat? Solat tak tinggal. Tapi tengok macam-macam bala kena atas kepala dia. Hidup susah, hidup macam-macam penyakit, solat tak tinggal. Apa benda boleh tahu solat? Ni lama-lama ni. Kemudian kena ingat ihsan pelaksanaan ni dengan ilmu. Kalau solat tanpa ilmu pun tak akan menguatkan iman. Solat adat. Solat adat. Tidak menguatkan iman. Nyata kemudian, ini contoh pengajaran. Solat tak pernah tinggal. Berjemaah tak pernah tinggal. Zahirnya ihsan dicomel. Solat tak tinggal, berjemaah tak tinggal. Tapi sayang, solat tak belajar. Hukum hakam berjemaah pun tak belajar. Kemudian hari Allah Ta'ala uji dengan sakit uzur. Sakit uzur. Orang yang solat yang sebenar, sakit uzur lagilah dia solat. Hak segar pun mati, hak sakit hak dekat. Nak mati tau. Gitu. Tak juga. Kadang-kadang hak jaga mati, bukan hak sakit mati. Gitu. Hak jaga tu segar. Jaga orang sakit. Mana hak mati? Bukan orang sakit mati, orang hak jaga mati. Lepas orang jaga mati, barulah orang sakit tu mati. Orang nak tengok jaga mati dulu. Dia jaga tok lelaki dia bertahun-tahun, jaga tok lelaki dia uzur, kena angin bertahun-tahun, tak bilangan memang lama lah. Bertahun-tahun, 10 tahun pun tak tahu. Memang bertahun-tahun, bukan setahun dua dah. Jaga, matilah bini. Todang 2-3 bulan, barulah mati hak dia jaga. Dia kena mati hak bini dulu baru dia mati. Ada juga. Tapi kalau terkira kok orang hak sakit kau dekat dengan mati. Kalau masa segar semayang tak tinggal, berjemaah lagi, sakit lagi kuat semayang. Sebab apa? Tuhan uji dengan kesakitan. Orang beriman, dia redha, dia sabar, dia redha, dia sabar, iman dia kuat. Sebab apa? Redha, sabar, pahala wajib. Tak ada buat apa-apa pun. Tak ada baca apa-apa pun. Tuhan uji dengan kesakitan, contohnya dia tidur dalam keadaan redha kepada ujian Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi esok, diampunkan segala dosa, kayaumin waladathu ummu, macam ni anak yang baru dilahirkan oleh ibu, pusing. Bila dosanya tak ada, pahala redha sabar, iman dia kalau kuat. Ini hak sebenar. Hak tak sebenar, solat adat tak ada iman. Iman tak kuat, bukan tak ada iman tak kuat. Akhir sekalinya apabila uzur tak mampu solat. Sebut solat marah macam-macam ke, tak pernah solat. Sebut je solat mengamuk lalu. Sebut je solat marah lalu. Aku ni uzur ni. Marah lalu. Sebut je solat marah. Sebut acak kali semayang, sakit semacam. Ni cerita orang solat tak pernah tinggal dengan berjemaah. Bila sebut solat acak-acak kali, solat sakit betul juga. Kenapa jadi gitu? Sebab ini bukan ihsan. Dia tidak ada solat yang sebenar. Solatnya hanya lakonan saja, adat saja. Maka tak ada keimanan. Kekuatan iman dia tak ada. Dia bila timbul sebenarnya nyata tak ada iman. Sampai boleh kata mulut, dah lama ni pun aku mai nak tinggal kok. Dah kena nyakit gini. Apa dak kena pada orang semayang? Orang pun tak redha pada susunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa ke tak nak bunyi hak solat. Dia nak bunyi. Jadi macam beci kepada semayang. Sebab apa beci? Dah semayang dak tinggal, sakit juga. Orang dak semayang segar mega. Jadi macam Tuhan ni dak adil nah. Orang semayang buat gini. Orang dak semayang apa dak nyakit banyak-banyak. Semayangnya tidak. Jadi kenapa ihsan solat tu tidak menguatkan iman? Itu kena balik. Ihsan solat dengan ilmu, bukan solat peseng, bukan solat adat, bukan solat bahasa dia, kan?
Ihsan, amal ibadat dengan ilmu ni lah yang akan mengkuatkan iman kita. Itu kedudukan ihsan, kedudukan pelaksanaan agama. Jadi Islam terima zahir, Islam percaya hati, kemudian ihsan laksanakan apa yang zahir tadi terima dan hati kita percaya. Itu pergi kepada ihsan. Hak baca saat ni rukun Islam baru nak masuk ni. Saya juga lagi ni dah. 2 minggu dah ni, minggu ketiga satu kitab. Tak apalah, dia sambung tiga-tiga ni. Kita tak boleh nak dalam huraian Islam, nak hurai Islam, kita tak boleh asingkan dengan iman, kita tak boleh asingkan dengan ihsan. Sebab beza. Islam terima zahir, iman terima hati. Ni kena cerita dulu lah. Terima zahir, terima hati macam mana? Islam terima, lepas tu buat duduk mana? Buat laksana. Duduk di ihsan. Ihsan duduk betul laksana. Mana kena cerita lalu dah tiga-tiga tu. Islam di hadapan dia akan cerita, ihsan di hadapan dia akan cerita. Tapi cerita Islam dia kena pergi pada iman dan ihsan. Sebab Islam terima zahir. Terima zahir dan terima hati macam mana pula? Iman. Dah terima tu Islam, lepas tu buat ihsan. Kena beza dulu. Terima zahir macam mana, terima hati macam mana. Terima macam mana, laksana macam mana. Kena asing dulu dah antara Islam, iman dan ihsan. Gimana? Sebab kita nak jumpa kitab sebagaimana kitab Pati Paridah ni menghuraikan Islam, iman dan ihsan ni, payah juga nak jumpa kitab seumpama ni. Jadi kita ambil sempurna kitab ni, kita kena hadam molek. Sebab saya pernah mengajar berkaitan Islam, iman serta tazkirah ceramah. Ada ustaz mari tanya, ambil mana tu huraian yang mengasingkan sini, ambil mana? Sebab saya faham kau Islam ni kena buat lah. Kau tak buat jadi batal Islam. Sebab tak buat mana tak terima. Kata gitu berat lah. Kalau tak buat tu batal Islam. Itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Khawarij bukan ahli sunnah. Tak semayang kafir, tak puasa kafir, tak bayar zakat kafir, berjudi kafir, berzina kafir, minum arak kafir. Itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Mana nak faham boleh antara Islam ni terima, akur, ya kan. Syarat kata wajib, ya. Syarat kata sunat, ya. Syarat kata haram tu, ya haram. Tu Islam. Jangan duk petikan. Lepas tu ya kata wajib, buat lah ihsan. Ya kata haram, terima kata haram, tinggallah ihsan. Kalau tak ada ihsan, mana Islam? Islam tak batal, tapi Islam yang tak sempurna. Sebab nak sempurna agama Islam, iman, ihsan, asing hanya pada pengertian. Bukan kita boleh asing-asingkan pada amalan tiga ni. Kalau nak jadi agama yang sebenar, nak jadi agama yang sebenar. Ni hak kitab Pati Paridah. Kitab ni nak cerita bab iman, pembicaraan ke-6 rukun iman. Tapi nak cerita iman pun kena faham dulu agama ni. Agama bukan iman saja, agama bukan akidah saja Nabi bawa. Hak Islam zahir pun Nabi bawa, hak kepercayaan pun Nabi bawa, bab ihsan pun Nabi bawa. Nak ikut Nabi tiga-tiga lah. Tapi kitab ni nak cara bab iman, cara bab ni untuk musahkan ke-6 rukun iman. Tapi comelnya kita Islam apa, iman apa, ihsan apa. Kita ngaji untuk sah iman ni dalam kitab Pati Paridah di pembicara rukun iman. Bukan ngaji nak kuat iman. Nak kuat iman kena pergi ihsan lah nak kuat iman. Bukan kata kita ngaji kitab sifat 20, lepas khotang, lepas khotang iman jadi kuat. Tidak. Kita mengaji sifat 20, ngaji kitab untuk mengesah, hanya untuk mengesahkan ke-6 rukun iman. Lepas sah, nak kuat, nak mantap, nak tebal, nak subuh,
nak terserlah ihsan amalan. Amalan kita. Amalan yang macam mana? Amalan yang comel pekohnya zahir, comel hatinya tasawuf. Amal hak ada nilai, amal hak ada pahala. Amal ada pahala inilah yang akan menguatkan iman yang sah dengan pengajian ilmu akidah. Tapi kena sah iman dulu. Kalau iman tidak sah, tak pakai gawat amalan tu. Tapi kalau imannya sah, amalannya tak pakai, iman jadi lemah. Iman lemah, iman nipih. Iman lemah nipih, iman hak utama sekali. Perkara utama lemah nipih, tak selamatlah kita. Tak selamatlah, ini benda utama. Iman ni perkara utama sekali. Jadi nak kuat iman, pergi pada ihsan. Amal ikut perintah Tuhan, zahir batin, zahir batin. Zahir pun patuh, batin pun patuh. Maksiat zahir pun tinggal, maksiat batin pun tinggal. Bukan tinggal maksiat zahir saja. Dedang aurat tinggal, mengumpat tinggal contohnya. Maksiat batin, riak, ujub, takabur, hasad. Haram dosa besar belaka tu. Haram ijma' ulama' belaka tu. Inilah yang akan menguatkan iman kita. Taat zahir, taat batin, meninggalkan maksiat zahir, meninggalkan maksiat batin. Nak kuat iman, kena amal, tauhid, kena pekoh dan tasawuf. Nak sah iman, ngaji ilmu akidah, ilmu tauhid. Nak kuat iman, ngaji ilmu pekoh molek, ngaji ilmu tasawuf molek, serta beramal. Amal pekoh, amal tasawuf inilah yang akan menguatkan iman, iman yang sah dengan pengajian ilmu tauhid. Ngaji ilmu tauhid bukan menguatkan iman, untuk mengesahkan iman. Islam, iman dan ihsan. Ni nak sebut ihsan pun dah reti, teringat. Insan baca buku. Islam, iman, insan. Insan apa ihsan tu? Nak sebut pun dah reti. Dah reti bahagian-bahagian agama. Boleh. Itu pengertian dia. Kita masuk pada rukun. Sejam ni tak masuk lagi pada baca kitab baca tadi. Gitu dah. Ngaji kat kampung mana sangat. Ni kira jalan dah kitab ni. Sebari, 2 hari, tak apa dah. Dahlah kita baca-baca. Memang kadang-kadang suti kitab. Suka kita. Berapa banyak dah kitab kita khotam. Lepas tu faham tak dalam? Tak faham pun kata dia. Tapi suka dah. Oh, kita kitab ni habis 2 kali dah kita ngajinya. Dah faham ke tak? Tak faham ustaz. Sebab dia baca cepat. Tapi tak apalah, boleh khotam kitab. So khotam kitab. Tapi isi kitab tak reti. Tak ada gitu. Kita pergi pada rukun. Takrif Islam, terima secara zahir, terima bulat-bulat, terima tanpa kira bicara, terima segala perkara agama yang diberdatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara. Dia rukun ni perkara yang nak jadi perkara tu kena ada rukun ni. Nak jadi Islam kena ada rukun ni, dan rukun ni menjadi satu juzuk daripada perkara tu. Begini. Kita ada 2. Kita ada satu rukun, satu dipanggil syarat. Rukun 1, syarat 1. Dia mudah nak faham rukun dengan syarat ni kalau pergi pada bab solat. Solat ada rukun, solat ada syarat. Rukun dengan syarat ni perkara ma yatawaqqafu alaihi sihhatus solah. Contohnya, perkara yang terhenti atasnya oleh sah solat. Nak sah solat, rukun kena cukup. Nak sah solat, syarat kena cukup. Betul tu sama rukun dengan solat. Sama-sama nak sah solat, rukun lengkap.
Nak sah solat, syarat kena lengkap. Betul tu sama. Yang bezanya betul mana? Yang bezanya rukun wa huwa juz'un minhu. Wa huwa juz'un minha. Syarat wa laisa minha. Itu beza. Rukun perkara yang rukun solat kita tadi. Rukun solat perkara yang terhenti atasnya, atas perkara ni sah solat. Ada rukun, solat sah. Ada takbir, ada niat, ada patah, sah solat. Wa huwa juz'un minha, dan rukun ni lah juzuk solat. Perbuatan solat takbir, perbuatan solat niat, baca Fatihah, juzuk dia, bahagian dia. Syarat walaisa minha, bukan daripada solat. Ambil wuduk, ambil wuduk perbuatan solat ke? Tidak. Tutup aurah, pakai baju tutup aurah ni perbuatan solat ke? Tidak. Bersih dari najis perbuatan solat ke? Tidak. Itu beza dia. Tapi sama dengan rukun betul mana? Sama-sama nak sah solat kena sama-sama ada. Nak sah solat rukun kena ada, nak sah solat syarat kena ada. Tapi diri solat, perbuatan solat tu rukun. Syarat bukan perbuatan solat. Syarat ni kita buat start daripada sebelum solat. Ke ambil semayang itulah perbuatan solat? Bukan. Ke bersih najis tu perbuatan solat? Bukan. Perbuatan solatnya takbir, baca Fatihah, berdiri, rokok, iktidal. Tu perbuatan solat. Tu juzuk solat. Tu rukun. Ambil semayang bukan perbuatan solat. Tutup aurah bukan perbuatan solat. Tu dia panggil syarat. Itu beza dia. Jadi sekarang ni rukun Islam ni makna apa? Inilah Islam ni. Ni Islam. 5 perkara ni. 5 perkara ni lah juzuk kepada Islam. 5 perkara ni juzuk kepada Islam. Nak sah Islam kena ada 5 ni. Dan Islamnya 5 ni lah Islamnya. Juzuk solat. Juzuk solat dah jadi. Juzuk Islam 5 ni lah. Itu nak cerita makna rukun. Tapi sini kita kena hurah panjang pula ni. Sebab zahir sini rukun Islamnya mendirikan sembahyang. Rukun Islamnya beri zakat, mengeluarkan zakat. Rukun Islamnya berpuasa. Rukun Islamnya mengerjakan haji, buat. Kalau mendirikan solat tu rukun, memberi zakat, buat itulah, buat mengeluarkan zakat tu rukun. Kalau tak ada satu rukun, tak solat, tak ada satu rukun, batal ada Islam. Tidak mengeluarkan zakat, tak buat ni, tak ada satu rukun, batal ada Islam. Kan kata nak sah kena ada rukun kan? Ni nampak ngaji bab rukun Islam jari ni. Ni bukan ngaji macam budak-budak ni. Sekarang kalau rukun solat, kalau tak macam petang sah ke tak solat? Tak. Kalau tak rakaat sah tak solat? Tak. Sebab tu rukun. Rukun Islam mendirikan solat. Tak semayang? Batal Islam, kafir. Tak. Beri zakat, mengeluarkan zakat, rukun Islam. Kalau tak mengeluarkan zakat, tak ada satu rukun tu, batal Islam. Dah kata rukun. Gimana? Itu satu perkara. Takrif Islam terima, bukan buat. Rukun Islam buat. Dia takrif dengan rukun mesti selain, mesti selarah baru kena. Tak. Sekarang takrif Islam terima, buat ihsan. Tiba-tiba rukunnya betul buat pula dah rukunnya. Mendirikan semaya tu kan buat. Memberi zakat, mengeluarkan zakat kan buat. Berpuasa pun buat, laksana. Mengerjakan haji pun buat, laksana. Yang kita ngaji bab takrif, buat laksana ni bukan Islam, itu ihsan.
Macam mana pula dia rukun ni pergi pada buat ni? Hai padang gini kita. Tarik Islam terima. Oh faham dah. Terima Islam, laksana ihsan. Tapi rukunnya buat. Dia takrif dengan rukun, dia tak boleh lari. Sebab rukun adalah sebahagian takrif. Tiba-tiba takrif lain, rukun jadi kod lain. Oh tu bukan dia kan. Salam besar tu. Dia takrif Islam ni sendiri, hak dalam kitab kita ni menerima. Tapi ada pandangan mengatakan Islam adalah buat. Islam adalah waqilal amal. Kata setengah ulama, Islam ni amal, mengerjakan. Buat tu Islam. Buat tu Islam. Amal dengan jawarih, buat tu Islam. Ini ada pandangan. Tapi pandangan yang kata Islam tu laksana, Islam tu buat, itu pandangan yang masyhur. Biasa orang kita Islam tu buat, Islam tu laksana. Mendirikan solat itu Islam, mengeluarkan zakat tu Islam, berpuasa tu Islam, buat tu Islam. Ini pandangan yang masyhur, tapi bukan pandangan muktamad. Dalam kitab kita buat ihsan, Islam terima, bukan buat. Kita ambil pandangan hak dhaif yang kata masyhur tadi tu, Islam dengan makna buat. Kalau pakai Islam dengan makna buat, dengan rukun jadi join. Sedang molek. Join molek rukun. Dan Islam dengan makna buat, hak kita ni terima, buat ihsan. Kalau kita pakai pandangan Islam adalah buat, Islam adalah laksana, maka join molek dengan rukunnya, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa, mengerjakan haji. Join molek. Kemudian mendirikan sembahyang ini bukan rukun. Mengeluarkan zakat bukan rukun. Lepas tu kalau tak ada rukun kan batal kan. Lagi kat mana pula? Tak ada rukun batal. Macam mana? Rukun ma yatawaqqafu alaihi sihatul Islam, perkara yang terhenti atasnya sah Islam, itu rukun. Sekarang ni kalau tidak bersembahyang, tak ada satu rukun. Zakat pun kedekut nak bayar, tak ada satu rukun. Puasa pun malah, tak ada satu rukun. Pergi Mekah sayang ke duit, tak ada satu rukun. Tu mana? Kafir. Kafir bukan ahli sunnah, khawarij. Dia kat mana pula? Jadi tak komang lah kita ngaji bab rukun Islam pun. Ingat ke ngaji rukun Islam macam ngaji umum budak-budak. Atas pandangan Islam dengan mana buat, rukun ni pun buat, ini bukan rukun hakiki dia panggil. Bukan rukun hak sebenar-benar takrif rukun. Rukun yang sebenar-benar takrif rukun solat. Rukun wudu. Rukun haji. Itu rukun sungguh tu. Rukun tayamum. Itu rukun sungguh tu. Rukun iman. Itu rukun sungguh tu. Tak ada batal. Itu rukun sebenar-benar. Rukun solat, tak ada satu rukun, batal. Rukun wudu, tak ada satu rukun, batal. Rukun haji, tak ada satu rukun, batal. Itu rukun sungguh. Rukun iman, tak ada satu rukun. Tak percaya ke malaikat, orang lain percaya belaka, malaikat je tak ada, tahiyul malaikat ni, batal iman. Sebab tu rukun. Itu rukun hakiki. Kalau Islam dengan makna buat, rukun pun buat, ini bukan rukun hakiki. Dia panggil rukun urfi. Rukun urfi ni seolah-olah seperti rukun, seolah-olah seperti rukun, macam-macam rukun, seolah-olah rukun. Jadi macam seolah-olahnya tak ada sembahyang, tak ada zakat, tak ada puasa,
tak ada Islam. Bukan Islam dah dia ni. Jadi macam rukun sungguh. Dia gitu. Tapi bukan rukun. Kalau rukun tak ada batal. Sebab sembahyang ni benda besar. Zakat ni benda besar. Haji ni, puasa benda besar. Tak ada ni, tak ada Islam. Jadi seolah-olah rukun. Tapi bukan rukun sungguh. Dia kena tarik kok tu. Dia kena hurah kok tu. Kalau pakai rukun hakiki, zakat kedekut nak bayar kafir, sebab tak ada satu rukun Islam. Berpuasanya ponteng, kafir, batal Islam. Haji tidak tunaikan kerana sayang ke duit, bukan kerana tak apa giliran. Biasa kita dah pergi Mekah tak apa giliran. Gilirannya bila? 20, 30, 20, 40, 20, 50. Lain ni bukan 20 dah, 21 pula dah. No, 21. Maknanya cucu pun boleh pergi kedok tahu. Akan ambil nombor giliran kita. Tak boleh dah. Boleh beri giliran kepada anak, kepada cucu. Dah. Bukan 20, 90 lah ni. 20, 2100 lah ni. Daftar 2100. Tu cicik lah jawapan dia. Hak ni dak ni. Memang boleh pergi dah. Tawaran pun mari dah. Tapi dia kedekut sayang. Batal Islam dia. Tu khawarij, bukan ahli sunnah. Dah kata rukun. Ni kalau nak pakai Islam dengan makna buat. Rukun pun buat belaka ni bukan rukun macam rukun solat. Ini rukun urfi. Seperti rukun, macam rukun dah. Lek-lek dah rukun. Macam kata kalau rokok tak ada, memang tak sah solat. Kalau kata zakat tak bayar, macamlah tak sah Islam. Rukun seolah-olah dia. Bukan rukun sungguh. Dia panggil rukun urfi, rukun pada panggilan. Sebab 5 perkara ni kok nyatalah Islam. Tak ada 5 ni kok kita nak ubuh Islam ni betul mana? Kita hanya boleh kenal Islam sebab tempat kita ni Melayu ni Islam. Kalau tempat aja ni satu bangsa tapi agama berbeza. Macam Arab, satu bangsa, ada Islam, ada Kristian. Macam kita kata Bosnia, satu bangsa. Bosnia satu bangsa. Hak Islam ada, hak Kristian ada, tapi satu bangsa. Macam Bosnia, Serbia, Kroasia tu, satu bangsa. Yang bezanya agama. Jadi nak tahu Islam ni, hak mukanya sama, bangsa sama, bahasa pun sama. Nak kenal Islam, betul sembahyang lah. Betul pergi Mekah kerana dia puasa. Dia kata ni jadi hak sembahyang, zakat, puasa, haji ni. Di sinilah besarnya nyata Islam. Dengan hak ni jadi macamlah hukum. Kalau tak ada, macamlah tak ada Islam. Ni macam gitu je. Bukan tak ada Islam sungguh. Kalau zakat tak bayar, batal Islam, tu khawarij. Puasanya ponteng, batal Islam, tu khawarij. Mana kalau pakai Islam dengan makna buat, rukun pun buat. Rukun dipanggil rukun urfi, seolah seperti rukun. Tak. Kita ambil kitab kita, Islam dengan makna terima. Rukunnya buat. Kita kena takdirkan ayat. Mendirikan semana waktu, yakni mengaku mendirikan semana waktu ni adalah wajib. Mengaku terima tu. Rukun yang ketiga, memberi zakat. Mana apa? Mengaku kewajipan memberi zakat. Rukun yang keempat, berpuasa Ramadan. Mengaku terima kewajipan mendirikan puasa Ramadan, berpuasa Ramadan. Yang kelima, mengerjakan haji, yakni mengaku kewajipan mengerjakan haji bila kita mampu. Itu Islam dengan makna terima. Rukun pun dengan makna terima. Ini rukun hakiki, rukun sungguh. Dia tak terima kewajipan solat, tapi sebab tak ada satu rukun. Dia tak terima kewajipan zakat, kafir sebab tak ada satu rukun. Dia tak terima kewajipan puasa, kafir sebab tak ada satu rukun. Rukun yang keempatnya, terima kewajipan puasa. Puasa tak wajib, tak ada satu rukun. Rukun sungguh ni batal Islam. Rukun yang kelimanya, terima kewajipan mengerjakan haji bila mampu. Haji bazir je, tak ada wajib-wajib bazir je haji. Mampu tak mampu pun buat benda lain tak ada faedah ni. Ada faedah, bazir je. Dia engkar kewajipan mengerjakan haji bila mampu, batal Islam. Sebab apa? Sebab terima kewajipan haji tu rukun Islam yang kelima. Jadi kena tambah sikit lah.
Kalau Islam dengan makna terima. Jadi rukun yang kedua, terima kewajipan mendirikan solat. Rukun yang ketiga, terima kewajipan memberi zakat. Dia kena gitu. Sebab takrif Islam dalam kitab kita ni adalah terima. Mana rukun pun kena buh makna terima. Kemudian rukun yang pertama. Jadi macam tinggal rukun yang pertama. Tinggal sebab apa? Minggu depan kita sambung rukun yang pertama ni pula. Kedudukan rukun yang pertama ni adalah menjadi asas tunjang kepada Islam. Rukun yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah, menjadi asas tunjang kepada Islam. Sehingga-hingga kan orang kafir nak masuk Islam kena mengucap. Nak masuk agama kita, ni. Nak masuk agama kita kena mengucap dua kalimah syahadah. Apabila mengucap dua kalimah syahadah, maknanya dia sudah masuk agama kita. Sebab apa? Apabila mengucap dua kalimah syahadah ni masuk agama kita. Sebab dalam ucapan dua kalimah syahadah, di dalam tu merangkumi agama. Hak Nabi bawa 23 tahun terkandung di bawah dua kalimah ni. Jadi apabila dia mengucap dua kalimah ni, maknanya dia sudah masuk dalam agama Islam kita yang lengkap. Dia tak ada buat apa-apa lagi, semayang pun tak buat lagi. Tapi apabila dia mengucap kalimah syahadah, seolah-olah dia sudah masuk dalam satu agama. Sebab merangkumi di dalam dua kalimah syahadah ni Islam, iman, ihsan, satu agama duduk di bawah dua kalimah syahadah. Sebab tu orang kafir nak masuk di kalangan kita orang Islam kena mengucap dua kalimah syahadah. Bukan baca Fatihah, bukan baca Qul Huwallah, bukan baca Quliyah, tidak. Kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku dah awak orang yang beragama Islam. Jadi seolah-olahnya dia sudah terima semua perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi selama 23 tahun. Walau dia masuk Islam, tak tahu gapo lagi yang Nabi bawanya. Tapi seolah-olahnya dia sudah terima satu agama. Sebab itulah asas kepada rukun Islam dua kalimah syahadah. Kalau nak cerita bab Islam, kalau nak cerita bab agama pun, asas agama ada dua kalimah syahadah. Bukan hanya asas Islam saja. Sebab apabila kita mengaku ikrar, asyhadu. Kalau kita buka dalam kitab-kitab lama, asyhadu ni dia terjemah bukan dengan sahaja aku naik saksi, saja aku naik saksi, saja aku benar, saja aku begini, saja aku begini. Dia terjemah asyhadu tu. Bukan hanya saja aku naik saksi saja dak. Kalau sebut kata saja aku naik saksi ni macam rengang je. Kenapa? Rengang je. Asyhadu ni kita naik saksi, kita mengaku, kita ikrar bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalau kita mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, kita akan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku Allah Tuhan, kita beriman dengan Allah sebagai Tuhan, Allah perintah apa-apa, ihsan mesti kita laksanakan. Sebab apa? Dah Allah je Tuhan kita. Bila Allah je Tuhan kita, Allah suruh je kita buat belaka. Kalau kita boh ada 2-3 orang, boh yang pertama suruh, ngapa payah ikut suruhan dia ni. Kita pindah ke boh yang kedua pula. Sebab nampak boh yang kedua ni dia agak baik sikit, tak tegas sangat. Boh yang pertama ni dah nak backing, musang pula, disuruh pula benda berat-berat. Dengar saing kita boh yang kedua tu baik, lembut je, suruh pun ringan-ringan. Boh yang ketiga tu pula, tu lagi baik. Anak kuli dak kerja, aku dak kerja seorang tak apa. Ada boh 2-3 orang. Kita pun tak mau patuh, tak mau buat perintah boh. Kita minta tukar je lah. Dia tukar saya pada bahagian lain. Bahagian tak? Department.
Dia tukar bagian lain. Sebab apa? Boh tu tak boleh. Tak ada tu langsung ni. Dia renjah kita, dia petoh kita, tak bengah kita. Tukar department, tukar bahagian. Boh bahagian tu lembut sikit. Sebab apa? Sebab banyak tuan, banyak boh kan. Tapi kita nak saksi hanya Allah jua Tuhan. Dah hanya Allah jua Tuhan. Allah perintah, Allah larang, nak cari Tuhan mana lagi? Nak cari boh mana lagi? Sebab tu daripada syahadah ni sendiri, selain daripada kita nak saksi Allah Tuhan, kita akan terima segala perintah Allah, kita akan beriman kepada Allah, dan kita akan laksanakan perintah Allah. Sebab apa? Sebab tak ada boh lain dah kita. Tak ada lari dah kita ni. Itu kedudukan asyhadu alla ilaha illallah. Ini syahadah dalam agama. Memang asas tunjang pada rukun Islam, bahkan menjadi asas kepada agama itu sendiri. Kepada agama itu sendiri. Sebab tu apabila orang kafir yang mengucap dua kalimah syahadah, sah Islam, sah iman. Bukan sah Islam saja, sah Islam dan sah iman dia. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah pula. Walah baru asyhadu, iman rukun yang lain. Dah sah Islam dan sah iman. Kemudian kepercayaan dia kepada agama ni secara umum jelas mula-mulanya, sebab dia pun tak pandai mana pun lagi. Tapi sah dah iman. Dia asyhadu, sah Islam dan sah iman. Siapa tu kata asyhadu ni bukan hanya asas tunjang kepada rukun Islam, bahkan menjadi asas tunjang kepada agama. Bila ada asyhadu, di situlah ada keimanan, di situ adalah ihsan. Bila kita nak saksi hanya Allah je Tuhan, tak seduk gitu ginilah. Hak Tuhan suruh buat, hak Tuhan larang tinggal. Ini orang panggil apa ni? Orang yang benar-benar asyhadu. Tapi kalau dia asyhadu mengaku Allah je Tuhan, tapi perintah Allah itu laksana, mana bukan kata batal asyhadu, tidak. Bukan batal asyhadu, tapi asyhadu mengaku balah tu, tiba-tiba turut perintahnya dok, marahlah jawapan tu. Macam kita katalah, boleh kerja ni, tak ada dah, ni lah satu-satu bos saya, ni lah satu-satu bos saya. Bos buat kerja tak buat, mana kata bos? Marah di bos lah buat umpama tu. Mengaku ikrar, ni lah satu-satu bos, tak mahu dah kerja part lain. Tapi bos suruh gapa-gapa, buat retek, tak retek, tak kena marah. Jadi bila mengaku Allah je Tuhan kita, akan pergi pada kepercayaan iman, akan pergi kepada pelaksanaan yang dipanggil ihsan. Barulah sempurna agama Islam, iman dan ihsan. Jadi rukun yang pertama, mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini mengucap ni tertentu di atas kafir yang hendak masuk Islam juga. Kita berhenti di rukun yang pertama, mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.